Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan pada kali ini yang mana sepatutnya kuliah saya adalah esok hari Jumaat malam Sabtu tiap bulan pada minggu yang keempat berkaitan sirah. Jadi pada pertemuan pada kali ini kita awalkan sikit pada hari ini sebab untuk menggantikan sahibus samahah. Esok kuliah untuk esok saya tak dapat hadir sebab saya berada di luar kawasan. Jadi kuliah kita hari ini kita akan membahaskan perbahasan kita berkaitan bab sirah yang mana kita telah bahaskan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahaskan berkaitan peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Itu pertemuan 2 bulan yang lepas. Tak salah saya bulan 3 atau bulan 4, bulan 4. Kemudian bulan 5 ada perkampungan sunnah. Jadi sekarang bulan 6. Hari ini saya tak akan sambung berkaitan apa yang kita bicarakan peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Tapi saya ingin menceritakan ataupun membahaskan berkaitan kisah yang mana berlaku pada zaman Nabi SAW berkaitan perbuatan Nabi SAW menunaikan solat jenazah ke atas ra'sul munafiqin. Boleh ataupun tidak perbuatan yang mana dilakukan tersebut dan apa hukum hakam berkaitan hal itu? Adakah perkara tersebut masih boleh dilakukan pada zaman sekarang ataupun tidak? Ataupun hukum tersebut telah dihapuskan ataupun bagaimana? Sebelum itu, pada zaman Nabi SAW di Madinah, kita akan tengok golongan munafik baru muncul ketika zaman tersebut. Di Makkah jarang kita nak dengar orang-orang munafik ni ada. Sebab kebiasaannya orang munafik ini akan muncul ketika mana Islam telah berkembang. Kita jangan samakan zaman sekarang dengan zaman Nabi SAW. Sebab zaman lah ni, kita tak dapat tahu adakah seseorang itu dia betul-betul munafik ataupun tidak. Zaman Rasulullah ada wahyu. Sebab itu baginda Nabi SAW tahu Abdullah bin Ubay adalah munafik. Kita hari ini kita tak tahu. Jadi tak bolehlah kalau kita hari ini, kita tengok ada orang yang mana buat dosa, kita label dia ni munafik terus. Kita tak boleh solat jenazah, tak boleh macam tu. Sebab pada zaman Nabi SAW ada wahyu. Ada wahyu yang mana menceritakan siapa orang munafik. Bahkan Nabi SAW memberikan kepada Huzaifah. Maksudnya memberitahu nama-nama senarai munafik ini kepada sahabat yang bernama Huzaifah. Jadi sebab itulah pada zaman Nabi SAW dan zaman kita berbeza berkaitan hal ini. Pada zaman baginda, ada yang mana seorang yang mana digelar sebagai Ra'sul Munafiqin, iaitu dia ini adalah bapa kepada munafik di Madinah. Iaitu siapa dia? Abdullah bin Ubay. Kita jangan tertukar antara Abdullah bin Ubay dan Ubay bin Ka'ab. Beza tu. Abdullah bin Ubay, dia Ra'sul Munafiqin, bapa munafik. Itu Abdullah bin Ubay. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Jangan tertukar, nama hampir sama. Ubay bin Ka'ab ni ada hadis yang mana berkaitan dia. Sehingga kan Al-Imam Al-Bukhari meletakkan satu bab dalam Sahih Bukhari. Babu manaqibi Ubay bin Ka'ab. Bab berkaitan manaqib Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni termasuk sahabat yang mana Rasulullah sebut khuzul Quran min arba'ah. Rasulullah sebut ambillah Al-Quran, iaitu pelajarilah Al-Quran daripada 4 orang sahabat. Salah seorangnya Rasulullah sebut Ubay bin Ka'ab. Hadis yang lain yang menceritakan kelebihan Ubay bin Ka'ab ni, yang mana Nabi SAW bersabda, innallaha amarani an aqra'a alaika. Iaitu Rasulullah sebut dekat Ubay bin Ka'ab, Rasulullah kata, wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku an aqra'a alaika, untuk aku baca Al-Quran ini kepada engkau. Maksudnya baca ayat Al-Quran daripada satu surah tersebut, maksudnya mengajarkan ayat tersebut kepada engkau. Itu nak menunjukkan bahawasanya Rasulullah sebut sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membaca ataupun mengajar ayat Al-Quran tersebut, ayat Al-Quran ini tentang satu surah ini kepada engkau, wahai Ubay. Kemudian bila mana Rasulullah sebut macam tu, Ubay pun dia nak confirm kat Rasulullah. Dia kata, "Sammani," Ubay kata. Dia tanya Rasulullah, "Allah mention nama aku ke?" Sebab apa? Sebab Ubay dia nak confirmkan Allah perintahkan kat Rasulullah ni tentang untuk membaca Al-Quran ataupun mengajar ayat itu kepada Ubay, ataupun maksudnya Allah sebut khusus saja. Jadi sebab tu dia nak tanya, "Sammani, Allah mention nama aku ke?" Kemudian Nabi SAW sebut, "Na'am, ya."
Maksudnya Allah mention nama engkau. Fabaka, Ubay pun menangis. Sebab apa? Menangis kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mana memerintahkan Nabi SAW untuk membaca Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran tentang surah tersebut kepada Ubay. Bila dia dengar macam tu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda melakukan hal itu, fabaka, menangis Ubay. Jadi kita kena bezakanlah antara Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Ubay. Dia merupakan dua orang yang mana yang berbeza. Abdullah bin Ubay ni Rasul Munafiqin, bapa pada orang munafik. Siapa Abdullah bin Ubay ni? Abdullah bin Ubay sebelum mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah, iaitu di Yathrib, Abdullah bin Ubay ni kita katakan dia orang senior. Dia orang yang mana ada kedudukan. Kalau ada apa-apa permasalahan, ada apa-apa masalah, orang akan pergi rujuk ke dia sebab dia orang senior. Dia orang yang mana ada kedudukan. Bila mana Nabi SAW pergi berhijrah ke Madinah, orang ramai akan merujuk pada Rasulullah SAW. Jadi pengaruh Abdullah bin Ubay ni dah berkurang. Sebelum ni apa-apa masalah orang akan rujuk dia. Tapi tiba-tiba bila mana Nabi SAW pergi ke Madinah, ramai orang akan merujuk masalah-masalah tertentu, nak minta pandangan apa-apa, pergi kepada Nabi SAW, menyebabkan dia hasad. Menyebabkan siapa? Abdullah bin Ubay ni hasad kat Rasulullah. Sebab itu hasad merupakan satu benda yang mana sangat jasad. Dia benda yang mana sangat dahsyat, menyebabkan seseorang itu dapat terjun ke neraka. Contohnya siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni asalnya dia orang ada kedudukan kita sebut tadi. Disebabkan hasad, dia tidak beriman. Abdullah bin Ubay ni zahirnya pada zaman Rasulullah, zahirnya nampak beriman, zahirnya nampak Islam, tetapi dalam jiwa dia masih dalam kekufuran, masih dalam kekafiran. Dia hanya menzahirkan keislaman dia untuk apa? Untuk menyerang Rasulullah, untuk maksudnya menjatuhkan Rasulullah secara halus. Kalau Abdullah bin Ubay ni memang daripada awal dia kata dia kafir, mungkin perancangan dia itu kurang menjadi. Jadi sebab itulah Abdullah bin Ubay, dia zahirnya dia mengatakan dia beriman, tapi hakikatnya dalam jiwa dia penuh dengan kekufuran. Contohnya waktu peperangan Uhud. Peperangan Uhud kalau kita tengok dalam sirah, disebabkan Abdullah bin Ubay ni dia cuba hasut 300 tentera. Waktu mana peperangan kaum muslimin menentang tentera kafir, Abdullah bin Ubay ni dia hasut 300 tentera supaya keluar dari peperangan tersebut. Itu maksudnya dia cuba secara halus untuk menyusahkan Nabi SAW. Apa sajalah yang mana yang Ubay tak buat, maksudnya semua dia dah buat dah, cuba buat kat Rasulullah ni. Macam-macam dah dia buat. Tetapi sebab itu kita tengok perancangan Allah hebat. Orang-orang yang lawan Rasulullah, kita tengok orang yang besar dalam kalangan orang kafir ni yang menentang Rasulullah, siapa? Abu Jahal. Siapa lagi? Abdullah bin Ubay. Dua nama ni nama yang besar dalam kalangan orang kafir menentang Nabi. Menentang Nabi SAW. Abu Jahal, walaupun dia kuat lawan Nabi, anak Abu Jahal ni beriman. Anak dia sahabat. Anak Abu Jahal nama Ikrimah. Ikrimah ni dia ini sehingga kan dia join peperangan Yarmouk bersama tentera Islam lawan musuh. Itu yang pertama. Abdullah bin Ubay pula, bapa munafik tadi yang lawan Rasulullah tadi, anak dia pun beriman. Anak dia sahabat. Anak Abdullah bin Ubay nama Abdullah. Jadi kita tengok macam mana perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa kafir, bahkan bapa dia lawan Nabi. Abu Jahal lawan Rasulullah. Abdullah bin Ubay dia Rasul Munafiqin, bapa ketua orang munafik kan ketika di Madinah. Semua yang atas lawan Rasulullah, mainkan anak dia beriman. Itu anak Abu Jahal, Ikrimah, beriman. Anak pada Abdullah bin Ubay yang lawan Rasulullah itu beriman, Abdullah. Sama dalam kehidupan kita ini. Kadang-kadang mungkin kita ada konflik dengan kawan kita, ataupun kita ada masalah dengan kawan kita. Dia ada masalah ke apa ke, kita mungkin ada konflik, gaduh ke apa-apa. Kita jangan terus kita putuskan ukhuwah, persaudaraan sesama agama kita. Kita kata sekali dengan hang dan anak hang semua aku tak mahu kawan. Jangan macam tu. Tak mustahil nanti anak dia tu lebih baik daripada bapak dia dan lebih baik daripada kita. Sebab itu ada kalanya mungkin ayah menentang, tapi anaknya menerima. Sama juga dalam apa-apa situasi pun. Sebab itu ketika mana di Taif, kita tahu peristiwa di Taif, yang mana malaikat offer nak ambil angkat bukit ataupun gunung nak hempap ke penduduk Taif.
Rasulullah tak mahu benda tersebut. Bahkan Nabi SAW mendoakan agar keturunan orang Taif tersebut beriman. Dan akhirnya doa Rasulullah mustajab. Orang di Taif beriman. Jadi sebab itu kita lihat perancangan Allah hebat dan perancangan Allah dahsyat berkaitan kehidupan kita ini. Kita pergi kepada Abdullah bin Ubay, Rasul Munafiqin, bapa munafik ni. Dalam kehidupan dia kita tahu dia lawan Rasulullah. Tetapi bila mana lamma mata, ketika mana dia mati, dalam keadaan dia mati, du'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput, dipanggil, diajak untuk solatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Okey, kita tahu waktu hidup Abdullah bin Ubay ni lawan Rasulullah. Tetapi bila mana dia wafat dah Abdullah bin Ubay, Rasulullah ni dipanggil untuk menunaikan solat jenazah ke atas jenazah Abdullah bin Ubay. Rasulullah pergi tak dalam peristiwa ini? Sebelum tu kita kena ketahui peristiwa yang kita nak sebutkan ini, ayat berkaitan larangan untuk solat kepada orang-orang munafik ni tak turun lagi. Iaitu ayat yang mana menceritakan khusus, iaitu wala tusalli, jangan solat kepada mereka tu, tak turun lagi. Jadi bila mana du'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dipanggil, diajak untuk solat jenazah ke Abdullah bin Ubay, Rasulullah pergi tak? Bila mana Umar nampak Rasulullah khama, Rasulullah berdiri, wasabtu ilaih. Umar kata, aku terus pergi kat Rasulullah. Pergi cepat-cepat kat Rasulullah. Bila nampak Rasulullah dah bangun, macam nak pergi kat solat jenazah ke Abdullah bin Ubay. Dalam riwayat lain, Umar tarik jubah Rasulullah. Nak cakapnya Umar tegas. Dalam bab-bab yang mana berkaitan ni, Umar agak tegas berkaitan hal ini. Kemudian Umar tanya kat Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau nak solat ke kat jenazah Abdullah bin Ubay ni? Kemudian Umar mengingatkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad qala yauma kaza wa kaza, kaza wa kaza. Umar ingatkan balik, wahai Rasulullah, ingat balik dulu apa yang mana Abdullah bin Ubay buat kat kita. Ubay kata, ataupun Abdullah bin Ubay ni kata sekian, kata sekian. Umar cerita balik kat Rasulullah. Sebab Umar nak halang Rasulullah daripada pergi menunaikan solat jenazah kepada Abdullah bin Ubay. Macam saya sebut awal tadi, dalam keadaan ini bukan semua orang tahu Abdullah bin Ubay ni dia munafik. Bukan semua orang tahu. Yang tahu hanya beberapa orang saja. Yang tahu Rasulullah bagi list kepada Huzaifah. Dan Umar ni pula, dia akan tanya Huzaifah senarai orang munafik. Jadi sebab itulah dalam keadaan ni bukan semua sahabat tahu siapa orang munafik di Madinah. Jadi tak semua orang tahu dalam keadaan ini. Kemudian bila mana Umar pergi kat Rasulullah kata sekian-sekian, dia ingatkan Rasulullah bahawasanya apa yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Ubay waktu hidup dahulu. Kemudian fatabassama, Nabi SAW pun tersenyum kat Umar. Kemudian baginda Nabi SAW pun menyebut apa? Akhir anni ya Umar. Cukup Umar. Sudahlah Umar. Kemudian Nabi SAW pun menyebutkan, lau a'lamu, sekiranya aku tahu, jika aku beristighfar ataupun berdoa pada Allah agar Abdullah bin Ubay ni diampunkan, kalau aku berdoa minta dia ampun lebih 70 kali, benda tu kalau bermanfaat untuk dia, lazidtu alaiha, aku akan buat. Aku akan minta ampun agar Allah ampunkan dia kalau benda itu berjaya. Tapi waktu ni kita kena ingat, ayat berkaitan larangan untuk mendoakan dan solat kepada orang munafik tak turun lagi. Lepas peristiwa ni baru turun. Setelah itu Nabi SAW pun menyebutkan bahawasanya, inni khuyyirtu faqtartu. Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya aku diberi pilihan. Maksudnya baginda ketika sebelum ayat tu turun, Rasulullah diberi pilihan nak teruskan ataupun tidak. Dan baginda kata faqtartu, dan aku telah buat pilihan. Iaitu baginda pun nak pergi menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Setelah mana tak lama kemudian, bila mana Rasulullah telah selesai menunaikan solat kepada Abdullah bin Ubay, turunlah ayat berkaitan larangan untuk menunaikan solat ke atas jenazah orang-orang munafik ini. Jadi sebab itu kita katakan, zaman sekarang ini, kalau ada orang yang mana orang kafir yang meninggal dunia, kita tak boleh solat jenazah kepada dia. Kita tak boleh. Adapun macam mana yang tentang orang munafik, tentang orang munafik pada zaman sekarang, kita kena ketahui, kita tak boleh tahu orang tu munafik atau tidak. Maksudnya munafik i'tiqadi, munafik tentang akidah. Kita hari ini kita mana boleh tahu. Sebab munafik i'tiqadi itu dalam hati. Kita menilai secara zahir.
Contohnya, kalau kita tengok zahir dia menyatakan keislaman, kita solat jenazah dia. Sebab zaman kita berbeza zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ada wahyu yang mendapat tahu dia ni munafik atau tidak. Sedangkan zaman kita tak tahu. Kita berhukum secara zahir. Jangan kita bila nampak kita nampak si fulan dan si fulan ni, kita nampak dia buat jahat, kita nampak dia buat dosa, kita pun kata tak payahlah solat jenazah dia munafik. Tak boleh macam tu. Sebab larangan berkaitan solat kepada orang munafik ni adalah munafik i'tiqadi, berkaitan akidah. Munafik ada dua. Satu munafik berkaitan yang mana yang akbar. Munafik yang mana yang akbar, yang besar, iaitu berkaitan i'tiqad, akidah. Yang zahirnya menyatakan keislaman, batinnya penuh dengan kekufuran. Itu munafik yang akbar, yang i'tiqadi. Yang kedua adalah munafik berkaitan asghar, yang mana berkaitan amali, berkaitan amal perbuatan. Yang ini kita solat jenazah dia. Yang kedua ini. Yang pertama ini, yang mana kita tidak solatkan jenazah dia. Tapi kalau hari ini sukarlah kita hukum yang zahir je. Kita tak boleh tahu apa dalam hati orang. Kalau dia zahirnya beriman, kita solat jenazah dia. Tak boleh kita kata dia ni munafik, tak boleh solat jenazah dia. Sebab kita tak tahu apa dalam hati orang. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan ayatul munafik salas, ciri-ciri orang munafik ada 3, ataupun ciri-ciri orang munafik ada 4. Semua hadis-hadis berkaitan tu, itu kebanyakannya berkaitan munafik amali, yang mana berkaitan perbuatan. Contohnya yang kita tahu ciri-ciri orang munafik yang mana dia berdusta, dia tidak menunaikan janji, dia melampau ulu waktu berbalah. Ini ciri-ciri orang munafik ni adalah berkaitan amali. Kalau kita tengok ciri-ciri munafik ni ada dekat seseorang tu, jangan kita kata oh tak boleh solat jenazah kat dia dah. Bukan. Ini yang mana kita katakan tak boleh solat jenazah ni berkaitan i'tiqadi. Itu berkaitan hal tersebut. Jadi perbincangan kita ini, yang mana bila mana saya telah sebutkan perkara-perkara ini, poin pentingnya apa? Poin penting saya nak sebutkan berkaitan hasad. Hasad benda yang sangat bahaya dalam kehidupan. Kita tengok tadi Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, dia orang cerdik, dia orang bijak. Tapi apa yang menyebabkan dia tak ikut Nabi SAW? Disebabkan dengki, disebabkan hasad. Sebab Abdullah bin Ubay ada kedudukan di Madinah sebelum tu. Rasulullah mai, terus orang banyak rujuk Rasulullah, tak rujuk dia. Jadi dia terasa, menyebabkan hingga dia hasad, dia dengki. Berkaitan hasad ini, apa maksud hasad? Hasad itu adalah huwa tamanna. Seseorang itu dia menginginkan, dia bercita-cita. Dia menginginkan apa? Dia bercita-cita apa? Agar zawalan ni'mah, agar hilangnya nikmat tersebut daripada siapa? An sahibiha, daripada orang yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat dia. Itu hasad. Hasad itu adalah seseorang itu bercita-cita, dia berkeinginan agar zawalan ni'mah, hilangnya nikmat yang mana berada pada seseorang tersebut. Itu hasad. Hasad ni hukum asalnya adalah haram. Tetapi ada keadaan yang mana hasad dibenarkan. Itu sekali kita akan sebutkan. Tapi yang asalnya hukum kita hasad, kita dengki ke orang lain, itu asalnya adalah haram dan dilarang. Berkaitan hasad ini, ia merupakan marad, merupakan penyakit. Penyakit yang mana agak sukar untuk dirawat. Sehingga akan disebutkan oleh para ahli ilmu, ma khala jasadun min hasadin. Tak ada jasad yang mana yang selamat daripada hasad ni berada dalam jiwa dia, berada dalam tubuh dia. Maksudnya bukan nak katakan semua orang ada hasad, tak. Maksudnya sukar untuk seseorang manusia itu selain Nabi, selain para Rasul, maksudnya manusia biasa kita ni, nak kita ni dijauhi daripada hasad ataupun nak elok pada hasad ni sukar. Pasti akan ada. Ma khala jasadun min hasadin. Sukarlah maksudnya pada jiwa manusia, pada badan manusia ni nak hilang hasad pada dia. Akan ada juga sikit. Tapi kita kena kontrol ataupun kita kena buang, berjihad, mujahadah untuk buang perasaan hasad ni daripada jiwa manusia. Sehingga akan hamka. Hamka menyebutkan bahawasanya dosa pertama yang dilakukan di langit adalah hasad. Dan dosa pertama yang dilakukan di bumi juga berkaitan hasad. Itu kata hamka. Apa hujah dia? Iaitu dosa pertama dilakukan di langit adalah berkaitan kisah Iblis dan Adam, dan Nabi Adam. Yang mana kita ketahui Iblis tak mau sujud dekat Nabi Adam. Sebab dia kata apa? Ana khairum minhu. Aku lagi mulia pada dia. Buat apa aku nak sujud kat dia? Hasad pada Iblis. Itu sebab tu hamka kata dosa pertama yang dilakukan penduduk langit itu berkaitan hasad, dan dosa pertama dilakukan oleh penduduk bumi berkaitan hasad.
Apa dosa dilakukan oleh penduduk bumi? Iaitu kita ketahui kisah Habil dan Qabil. Itu dosa berkaitan hasad, yang mana kita tahu berkaitan pembunuhan yang mana berlaku. Jadi nak katakan hasadnya dapat menyebabkan kepada pembunuhan. Kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf, yang mana saudara-saudara Nabi Yusuf, sebelum mana-mana mereka buat perancangan untuk buang kat perigi tersebut, apa perancangan mereka? Kalau kita tengok dalam surah Yusuf, perancangan sebelum mana mereka plan nak buang Nabi Yusuf kat perigi tersebut, perancangan mereka yang awal adalah nak bunuh. Perancangan asalnya nak bunuh Nabi Yusuf. Tapi kemudian tak jadi. Pergi kepada plan yang seterusnya, sebab itulah sampai kepada letak buang kat perigi tersebut. Jadi nak katakan sebab apa mereka buat benda-benda tu? Kerana hasad. Kerana mereka cemburu. Mereka nampak Nabi Yaqub seolah-olah menyayangi Nabi Yusuf melebihi mereka yang lain. Jadi sebab itulah hasad ni menyebabkan berlakunya konflik dalam keluarga. Menyebabkan berlakunya seseorang itu daripada boleh menjaduh kepada kekufuran, seperti mana Abdullah bin Ubay tersebutkan tadi. Sebab tu dahsyat dan besarnya berkaitan munafik ini ataupun berkaitan hasad ini. Dosa berkaitan hasad. Yang seterusnya, hasad mana kita sebutkan tadi, ada hasad yang dibenarkan, maksudnya hasad yang tidak haram. Apa maksud hasad yang tidak haram ini? Perkara ini ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan hasad yang mana dibenarkan ini, sekiranya kita melihat satu yang mana Allah berikan anugerah tersebut kepada seseorang. Contoh, Allah bagi satu kelebihan tersebut kepada orang kafir ataupun orang fajir. Maksudnya kepada orang kafir ke, yang mana bila dia gunakan nikmat tersebut bukan untuk kebaikan. Dia guna nikmat tersebut untuk buat kerosakan. Contohnya kita nampak, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada mereka anugerah tertentu. Ataupun mereka istidraj, kita katakan. Yang mana kalau sesuatu benda yang Allah bagikan kepada mereka itu tak dapat bawa kepada kebaikan, ataupun kita pun, kaum muslimin, kalau Allah bagi satu benda kat kita tak membawa kepada kebaikan, itu istidraj. Yang mana kalau Allah bagi kelebihan kat seseorang tersebut, dia guna untuk keburukan. Allah bagi nikmat kat dia tapi dia guna benda tersebut ke arah yang mana kebatilan, menyebabkan mudarat buat manusia. Ketika ini, kata Al-Imam Al-Ghazali, tidak berdosa kalau kita mengharapkan kelebihan yang ada kat orang tu hilang. Kita ambil contoh. Kita mungkin masuk satu NGO tertentu, persatuan tertentu. Kemudian yang dilantik memegang pemimpin ataupun kita katakan pengurusi kepada persatuan NGO yang kita masuk tu, dia dapat jawatan tersebut, kita tahu dia solap duit. Dia ambil duit, dia buat benda-benda lain. Dia ambil duit, dia guna untuk keburukan. Kita tahu tapi nak report tak ada bukti. Jadi dalam keadaan ni, kalau kita mengharapkan supaya dia ni dibuang dari jawatan dia tersebut. Dia ni maksudnya orang gugurkan dia daripada jawatan pengurusi NGO tersebut ataupun persatuan tersebut. Maka ketika hal ini tidak salah. Kalau menurut kita katakan pemahaman seperti mana dalam Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali, jika kita nampak orang fajir, orang yang mana kita ketahui dia ini mendapat kelebihan yang dia buat untuk keburukan, tak guna dengan sebaiknya, boleh untuk kita mengharapkan zawal, gelincirnya, hilangnya nikmat tersebut. Jadi sebab itu kita katakan asalnya hasad itu haram. Tetapi dalam keadaan tertentu, kita nampak orang kafir yang mana dia ada kelebihan tertentu, dia buat benda-benda tak elok. Ataupun kita nampak juga orang Muslim, tapi dia fajir, dia dapat satu benda tu, dia buat benda tak elok sehingga menyebabkan mudarat. Boleh kita mengharapkan kelebihan itu hilang daripada dia ketika keadaan ini. Sama juga dengan memaafkan. Hukum memaafkan. Kita tahu memaafkan orang hukumnya sunnah, tak sampai kepada wajib hukum memaafkan. Tetapi ada ketikanya jika kita tengok seseorang tu buat salah, dan kalau kita memaafkan lebih buruk, maksudnya kalau kita maafkan akan lagi mudarat lebih besar, dia akan buat benda yang sama berkali-kali, dia akan buat benda tu sama juga. Maka ketika ini memaafkan bukanlah lagi pilihan utama yang mana lebih afdal, bukan. Ini ada dibahaskan oleh para fuqaha terdahulu. Jadi sebab itu kita katakan hukum ada kalanya dapat berubah mengikut situasi. Contoh, hasad tadi. Asalnya haram, dilarang. Tapi bila mana nampak orang yang mana ada kelebihan, buat benda tak elok, tidak menjadi dosa kalau kita mengharapkan nikmat tu hilang pada dia, untuk dia berhenti daripada buat benda-benda tersebut. Memaafkan tadi, asalnya memaafkan sunnah, dapat pahala yang besar. Banyak dalil berkaitan kelebihan memaafkan. Tapi kalau kita maafkan dia, menyebabkan lagi besar keburukan berlaku. Dia akan buat benda yang sama berulang-ulang kali. Ketika ini kata para fuqaha, bahwasanya memaafkan bukanlah benda lebih utama waktu tu. Itu. Jadi kita tengok keadaan-keadaan tertentu berkaitan hal ini.
Seterusnya, berkaitan ghibtah. Berkaitan ghibtah, ada hadis berkaitan ghibtah, la hasada illa fisnatain. Iaitu maksudnya berkaitan ghibtah ini, jika kita melihat seseorang itu dia dikurniakan harta dia banyak. Kemudian kita pun tengok, kita pun bercita-cita agar supaya kita pun ada harta sebab kita nak infakkan ke jalan Allah. Kita nak juga harta tersebut. Itu tidak ada masalah, tak salah. Itu ghibtah. Maksudnya kita bukan mengharapkan harta tu hilang pada orang tersebut pun. Tapi kita nampak dia, kita pun rasa, kita pun berusaha untuk mendapatkan harta untuk menginfakkan diri. Menginfakkan harta tersebut di jalan Allah. Itu tak ada masalah. Ataupun ghibtah yang kedua, contoh kedua, kita nampak seseorang ni, dia ni berilmu. Dan dia beramal dengan ilmu dia. Dia mengajarkan ilmu dia. Kita pun tengok, dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmu dia, kita pun menuntut ilmu. Untuk mengelakkan diri kita daripada kejahilan dan kita berazam untuk mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Itu tidak ada masalah. Itu berkaitan ghibtah. Yang mana dilarang ni adalah hasad. Kita mengharapkan zawala ni'mah an sahibiha. Kita mengharapkan hilangnya nikmat tersebut kepada orang yang Allah kurniakan. Itu yang mana benda kita kena elakkan dalam jiwa kita. Seterusnya, dalam sebuah hadis, yang mana hadis ni riwayat Tirmizi tetapi berlaku khilaf dalam kalangan muhaddisin. Yang mana ada yang mana mendaifkan hadis ni dan ada yang menghasankan kerana ada perawi yang mana tafarrud. Iaitu Nabi SAW dikatakan baginda bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Maksudnya adalah telah berjalan kepada kalian satu penyakit. Da itu adalah penyakit yang mana umat-umat sebelum kamu. Jadi dalam hadis ini yang mana kita sebutkan, berlaku perbahasan dalam sanad dia, ada mendaifkan, ada yang menghasankan. Iaitu Rasulullah menyebutkan penyakit yang mana umat yang mana terdahulu telah berjalan kepada kamu. Apa penyakit yang mana baginda Nabi SAW sebutkan itu? Al-hasad. Hasad. Dan kemudian Nabi tak berhenti situ. Nabi kata wal baghdha. Iaitu maksudnya al-hasad, penyakit hasad, dan juga baghdha, permusuhan. Dua penyakit ini dalam riwayat yang kita sebutkan ini merupakan penyakit yang mana umat terdahulu. Hasad dan juga permusuhan. Ada kaitan tak dua ni? Ya, ada kaitan. Hasad dan permusuhan berkait rapat. Seperti mana kita sebutkan tadi, orang yang hasad, dia dengki ke orang lain, adakah dia akan stop dekat itu saja? Tak. Contoh, kalau dia hasad kat seseorang, dia nampak jiran dia ada beli kereta baru ke, beli apa-apa yang baru ke, nampak buat masuk perabot rumah. Dia pun lah sekali, dia pun sembang dengan suami dia ke, jiran dia yang lain ke, tu beli loan lah tu, bukan beli cash pun. Maksudnya asalnya hasad, kemudian dia akan pergi kepada ngumpat. Last kali berlaku permusuhan. Sebab itu al-hasadu wal baghdha, hasad dan juga kebencian ni berkait rapat. Mula-mula hasad, dia akan dengki dengan nikmat yang orang dapat. Lepas dia ada hasad, dia akan pergi kepada baghdha, permusuhan. Sebab itu dua benda ni berkait rapat. Macam kisah Nabi Yusuf kita sebut tadi. Mula-mula hasad, dia dengki dekat Nabi Yusuf. Lepas kali pergi kepada permusuhan sampai nak bunuh. Last kali perbuang kat perigi. Jadi sebab itulah hasad dan baghdha berkait rapat antara kedua-dua perkara yang mana kita sebutkan ini. Yang seterusnya, sehingga akan disebutkan bahawasanya antara hasad dan juga kedekut, hasad dan juga kedekut, mana yang lebih buruk? Ini ada disebutkan, yang mana lebih buruk disebutkan bahawasanya syarrun minal bukhli. Hasad ini syarr, lebih buruk, lebih teruk, lebih dahsyat minal bukhli, daripada orang yang kedekut. Sebab apa? Kalau orang kedekut pun tak elok lah benda ni, sebab kita kena pemurah. Orang kedekut, dia fikir duit dia takut nikmat tu hilang dari dia. Tapi orang yang hasad, dia bukan hanya takut nikmat tu hilang dari dia, dia berharap pula zawalun nikmah, nikmat orang lain pun hilang. Beza kedekut dengan hasad. Kedekut, dia takut duit yang ada pada dia berkurang. Tapi kalau orang yang hasad, syarrun minal bukhli, lebih teruk daripada orang kedekut, dia mengharapkan nikmat yang ada kat orang lain pun hilang, zawal, gelincir. Jadi sebab itulah ahli ilmu mengatakan hasad ni syarrun, lebih buruk, lebih dahsyat daripada bakhil. Jadi sebab tu bahayalah berkaitan bab ini. Seterusnya adalah berkaitan hasad ini, ada jurnal yang mana menulis khusus tentang hasad. Ada jurnal yang mana menceritakan tentang hasad ni, dan dinukilkan dalam jurnal tersebut pandangan-pandangan ahli ilmu yang mana mengatakan apa kesan hasad. Yang pertama,
Disebutkan kesan hasad ni memberi pengaruh kepada kualiti tidur seseorang. Itu, kesan hasad memberi ataupun mempengaruhi kualiti tidur seseorang. Ada kalanya seseorang itu sebelum tidur dia duk fikir tu orang tu, duk fikir orang ni, duk fikir, orang ni lebih daripada aku ni. Duk fikir, dia ni ada kata kat aku ni, dia ni lebih kat aku sikit. Fikir macam-macam. Tapi janganlah kita kata semua orang tidur lambat, yang tak boleh tidur tu ada penyakit hasad, tak. Sebab kita tahu ada zaman kita ini ada penyakit yang mana memang penyakit tersebut yang mana dia sukar tidur, itu tak ada kaitan dengan hasad lah. Jangan kita tengok orang yang mana tak tidur kita terus kata ni ada penyakit hasad ni, bukan. Memang kalau kita tengok zaman sekarang ada penyakit mana doktor pun bagi ubat sebab penyakit yang susah tidur. Ini tak ada kaitan dengan hasad lah. Jadi kita nak katakan yang kita sebutkan ini adalah kalau orang yang normal, kalau orang yang mana memang ada penyakit yang susah tidur tu, itu lain lah. Yang kita cakap ni adalah orang yang normal macam kita, yang tak ada penyakit-penyakit tersebut, tapi yang mana dia susah tidur disebabkan hasad. Sebab tu setengah orang yang hasad, dia duduk fikir, sentiasa tak puas hati. Hidup dia kadang-kadang rasa memerotak dalam jiwa dia. Duk fikir orang tu, dia duk fikir orang ni, dia duk lemah hidup dia. Maksudnya tak boleh hidup dengan baik. Duk fikir semua benda yang mana seolah-olah dia memusuhi semua benda ada sekelilingnya. Dengan jiran, dia hasad. Tengok jiran dapat lebih, dia hasad. Dengan adik-beradik, nampak adik-beradik dapat lebih, dia hasad. Kemudian tempat kerja, nampak bos sayang sikit kat kawan dia hasad lagi. Maksudnya kehidupan dia hasad, dia duk fikir. Sehingga kehidupan dia tidak menemui ketenangan. Itu yang pertama, disebutkan kesan hasad. Yang kedua, kesan hasad ni mempengaruhi daripada segi pemakanan. Maksudnya mungkin dia nak makan pun tak apa selera sangat. Sebab duk fikir orang tu, duk fikir orang ni. Dan yang ketiga, kesan hasad ni mempengaruhi apa? Hasad ni dia memberi pengaruh juga kepada psikologi, kepada mental. Dia dapat memberi pengaruh juga kepada diri kita. Jadi sebab itu kita kena jauhi tentang hasad ini. Ia merupakan penyakit yang mana bukan penyakit zaman kita, tapi dalam hadis yang kita sebutkan tadi, riwayat Tirmizi tersebut, penyakit umat terdahulu. Penyakit umat yang dulu, bukan hanya sekarang saja. Jadi bila mana penyakit umat yang terdahulu dah sampai kepada kita juga, nak cakap yang penyakit ni adalah penyakit yang mana berjalan lama, daripada zaman berzaman. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kisah-kisah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, bukan sekadar kita dengar macam tu saja, tak, tapi untuk ambil ibrah, pengajaran. Kisah umat terdahulu, kalau kita tengok, kebanyakan yang berlaku juga zaman kita. Kalau kita tengok kisah Nabi Lut tentang suka sama suka sejenis, zaman dulu, waktu saya sekolah, saya bila dengar kisah-kisah berkaitan kisah Nabi Lut, saya tak terfikir pun benda tu nak ada dalam masyarakat. Tapi bila kita tengok dalam kehidupan sekarang, benda tu ada, merebak. Jadi nak katakan bahawasanya kisah yang mana Allah ceritakan kisah umat terdahulu, bukan saja-saja supaya kita ambil ibrah, pengajaran. Tak mustahil ia akan berlaku pada zaman kita ini. Tak mustahil dia akan berlaku zaman berzaman. Itu kisah berkaitan kaum Nabi Lut. Kisah Nabi Yusuf, dengki dalam keluarga. Adik-beradik Nabi Yusuf itu dengki dekat adik-beradik. Berlaku tak zaman kita? Berlaku. Jadi sebab itu kisah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran bukan hanya untuk didengari sahaja, untuk ambil ibrah dan juga pengajaran berkaitan hal tersebut. Sebab itu pentingnya tafsir, pentingnya tadabbur, supaya kita mengambil pengajaran tentang apa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran. Al-Imam Al-Ghazali juga menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin. Kita Ihya Ulumuddin ni bagus berkaitan bab berkaitan hati, tazkiyatun nafs. Sebab itu dalam bab berkaitan hasad, bab berkaitan kejiwaan ni, kita ambil nasihat-nasihat Imam Ghazali, kata-kata dalam masalah ini sangat bagus untuk kita ambil. Sebab ada pengajaran yang mana kita dapat kutip. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan 6 atau 7 sebab-sebab hasad. Saya sebut 2 je lah. Yang pertama adalah yang mana kita sebutkan tadi, al-adawah wal-baghdha, disebabkan permusuhan dan kebencian. Contohnya macam kita bersaing dengan sesiapa, ada saingan dengan siapa-siapa. Bila bersaing, 2 orang bersaing, telah tentulah dia nak menang, dia akan memburukkan orang yang lagi satu. Jadi sebab itu, sebab-sebab hasad, al-adawah wal-baghdha, iaitu disebabkan permusuhan dan kebencian. Kita dalam hidup kita, kalau kita ada bersaing dengan siapa-siapa, contohnya kalau seseorang itu dia meminati seseorang, tak kisahlah mana-mana pun, telah pastilah
ataupun adalah segelintir kes, dia akan burukkan orang yang mana saingan dia tersebut. Dia akan cerita keburukan dia ni ada sekian sebab dia nak memenangi hati wanita tersebut, ataupun dia nak memenangi hati keluarga wanita tersebut. Dia akan cerita keburukan lelaki itu A sampai Z, keturunan dia itu, disebabkan permusuhan, kebencian. Itu pertama. Sebab yang seterusnya, yang kedua adalah disebabkan takjub. Dia takjub dengan diri dia. Dia berasa takjub dengan diri dia, kelebihan yang ada pada diri dia. Sebab itu kata Aisyah, bahwasanya antara benda yang mana yang berat adalah seseorang itu dia berasa takjub an nafsihi, dengan diri dia sendiri. Dia tengok diri dia, dia rasa ish, aku ni hebat juga ni, ada kelebihan sekian-sekian. Confident tak ada masalah. Confident tak ada masalah. Yang mana kita katakan ni dia kagum dengan diri sendiri, sehingga kan melebihi had yang mana yang sepatutnya. Kalau kita confident tak ada masalah. Yang tak boleh ni kita takjub dengan diri. Kita berasa besar, diri kita besar. Bila kita merasakan diri kita besar, maka apa akan terjadi? Orang lebih daripada kita sikit, kita akan hasad pada dia. Kalau bersaing untuk kebaikan tak ada masalah. Macam ribtah tadi kita sebut, la hasada illa fisnatain. Tentang ribtah tersebut yang saya dah sebut contoh tadi. Jika berkaitan kalau nampak orang berharta, dia pun bagi harta dia ke jalan Allah, kita pun teringin juga nak berharta, kita usaha nak berharta, kita nak juga bagi pada jalan Allah, tu tak ada masalah. Ini yang kita katakan ini. Bila dia nampak, dia rasa diri dia besar, kemudian dia nampak pula orang lebih daripada dia, dia nak jatuhkan orang tersebut dengan jalan yang tak betul. Dia nak supaya zawal, hilang nikmat tersebut daripada orang tersebut. Itu yang mana kita katakan hasad. Itu yang mana kita katakan sebagai hasad. Jika seseorang itu ribtah, kita nampak seseorang melakukan kebaikan dan kita nak mencontohi dia dalam kebaikan, itu tidak ada masalah. Itu dibenarkan, bahkan memang ada riwayat, ada hadis yang mana membenarkan perbuatan tersebut. Jadi kesimpulan yang mana kita bahaskan pada pertemuan hari ini, antara penyakit yang bahaya, yang sehinggakan penyakit ini menyebabkan Abdullah bin Ubay jatuh pada kekafiran, yang mana memang dia kafir pun, adalah disebabkan hasad. Dia tak boleh tengok orang lebih pada dia, menyebabkan dia buat perancangan-perancangan jahat untuk memburukkan Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun Abdullah bin Ubay ni jahat, Rasulullah SAW tetap layan baik sampai ke akhir hayat. Rasulullah tetap baik dengan dia. Jadi sebab itu kita lihat dakwah Nabi SAW adalah untuk membawa masyarakat semua, umat baginda ke syurga. Itu dakwah baginda. Sebab itu sampai ke akhir hayat, Nabi SAW buat baik dengan Abdullah bin Ubay. Sebelum turun ayat berkaitan itulah, ayat tentang larangan solat kepada orang munafik tersebut. Lepas turun tersebut, Rasulullah pun tak solat dah kan orang-orang kafir dan munafik. Jadi sebab itu kita tengok dakwah ini, kita berusaha untuk mengajak masyarakat dan kita mengajak manusia ke arah kebaikan. Ada kalanya mungkin kita tak dikenali bila mana kita nak membawa kebaikan tersebut. Kita nak ajak kepada kebaikan tersebut, mungkin kita orang tak kenal pun. Tapi yang pentingnya mesej yang kita nak sampaikan itu. Mesej tersebut sampai pada orang yang mana kita nak sampaikan. Bahkan kalau kita tengok perawi-perawi hadis, kalau kita tengok perawi-perawi hadis, yang mana kita bila baca hadis, sesuatu hadis, kita hanya mengenal ulama yang meriwayatkan hadis tersebut. Contoh Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan lain-lain lah, Imam Muslim. Tapi perawi-perawi yang membawa hadis tersebut, kita jarang kenal. Tapi jasa mereka besar. Mereka membawa hadis Nabi SAW. Jasa mereka membawa agama ni besar. Sebab itu kita katakan, walaupun kita ni tak famous, bukan tak dikenali, perawi hadis semua dikenali. Kalau tak dikenali itu majhul. Tapi nak katakan walaupun perawi hadis tu, taklah kita orang awam semua ni kita kenal dia apa. Tapi jasa mereka besar dalam membawa agama. Kita orang awam kita tak kenal lah perawi hadis tersebut, tapi mereka dikenali dalam kalangan ulama hadis. Kalau tak dikenali itu majhul. Jadi nak katakan walaupun kita orang awam ni, termasuk saya pun sama, kita bukanlah tahu semua ribu-ribu nama perawi tersebut, tapi jasa dia pembawa agama ini besar. Sehingga kan hadis-hadis yang mana tuan-tuan dan perempuan dan kita semua belajar, Bulughul Maram ke apa-apa ke semua, Sahih Bukhari ke, Sunan Abi Daud ke, semua itu kita baca hadis tersebut, perawi-perawi tersebut mendapat kebaikan juga. Walaupun hakikatnya kita tidak mengenali dengan spesifik. Kita sebagai orang awam lah, ulama hadis yang berkenal lah perawi-perawi tersebut, biografi semua. Walaupun kita tak mengenali mereka dengan lebih dekat, mereka tetap mendapat pahala di atas semua pengorbanan dan perjuangan yang mereka buat itu. Wallahu alam, insya-Allah kita mungkin akan bertemu bulan depan. Bulan depan insya-Allah kita bertemu pula. Mungkin hari Khamis lepas raya nanti kita bertemu. Pada pertemuan akan datang kita akan sambung, mungkin saya akan bawa kitab-kitab tertentu lah
Untuk 2 minggu ni kita akan bahaskan kitab-kitab tertentu yang mana tentang hukum hakam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.